Kerajaan serius bantras aktiviti Alibaba. Tiada kenaikan harga barangan asas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Azamudin Hussein Dan saya Farhatullah Syati Osman. Baik, kerajaan sedang dalam tindakan merangka dasar anti Alibaba dan mempercepat pelan hala tuju peralihan tenaga NETR. Perdana Menteri menyatakan perkara itu dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 semalam. Beliau yang juga Menteri Keuangan berkata budaya Alibaba memberi kesan negatif kepada ekonomi. Justru kerajaan serius untuk menangani dan membasmi kegiatan berkenaan. Kementerian Ekonomi dan Jabatan Peguam Negara dengan penglibatan kementerian dan agensi kerajaan akan mengkaji serta merangka dasar juga strategi perundangan yang bersesuaian untuk membantras kegiatan berkenaan. Cadangan akan dibentang kepada jemaah menteri. Perdana Menteri menyarankan generasi muda meneroka pemikiran dan semangat ulama tersohor Syekh Dr. Yusof Al-Qaradawi dalam menimba ilmu. Amalan wasatiyah dalam ketokohannya patut dijadikan amalan sebagai rujukan pemikiran baharu. Dengan Syekh Taha. Ini sifat seorang da'i, seorang pejuang yang menunjukkan bukan saja kesederhanaan tetapi tawaduknya. Jadi bila dibicarakan soal kesederhanaan itu amalan dia. Kita lihat umpamanya kita ini ialah saya ni selayaknya nak jadi murid pun malu kerana orang ini tokoh gergasi lah dalam dunia ilmu. Tapi kalau dianggap kita itu macam sahabat, ya, ada hal yang kita tanya dia, ada hal yang dia tanya kita. Ada hal yang seolah-olah dianggap kita lebih tahu daripada dia. Untuk memberikan rasa selesa kita, itu sikap dakwah dan kasihnya dari dulu tiap menunjukkan cara mengambil berat, mengambil tahu. Beliau berucap semasa majlis pelancaran buku autobiografi Sang Pelita Umat Syekh Dr. Yusof Al-Qaradawi di Ibu Negara. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup hari ini menegaskan tidak akan berlaku kenaikan harga barangan asas bersubsidi seperti dilaporkan. Menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata pihaknya mendapati harga kesemua barangan tersebut adalah terkawal dan kekal pada harga ditetapkan. Tuduhan itu pun memang tanggungjawab KPDN setiap hari kita memantau dan mengawal harga-harga barangan asas rakyat. Maka dengan ini sekali lagi saya menyatakan tinjauan KPDN mendapati pertama sekali barang-barang bersubsidi yang kerajaan bagi subsidi tidak pernah naik dan tidak mungkin naik. Sehingga kini KPDN juga tidak menerima sebarang aduan berkaitan kenaikan harga barang sekaligus menafikan dakwaan beberapa pihak yang menyatakan berlaku kenaikan harga ketika ini. Inisiatif Payung Rahmah terbukti berjaya menstabilkan inflasi pada kadar lebih rendah. Kedudukan inflasi dengan trend bereda bagi subkumpulan makanan di luar rumah iaitu pada kadar 8.1% turut disumbangkan pengenalan menu Rahmah Januari lepas. Menurut Datuk Seri Salahuddin, setakat ini 2,922 bilangan operator pengusaha menu Rahmah di seluruh negara dan 290 pengusaha menu siswa Rahmah di Universiti Awam dan Politeknik. Dalam pada itu, program Jualan Rahmah yang menawarkan diskaun harga barangan makanan dan keperluan asas hingga 30% sedang giat dilaksana melibatkan 222 kawasan parlimen di seluruh negara dengan 3,557 lokasi jualan Rahmah telah dilaksana setakat 30 Jun lepas. Penekanan diberi kepada pelaksanaan jualan Rahmah secara bergerak dengan tanda pagar kedai cari rakyat bagi memastikan manfaat program dapat dinikmati lebih ramai golongan rakyat berpendapatan rendah. Sementara itu, orang ramai yang ditemui berkata pengguna perlu bijak mengurus perbelanjaan harian bagi mengelak terkesan kenaikan harga barang. Alhamdulillah tindakan yang dibuat oleh kerajaan yang untuk mewujudkan jualan Rahmah itu memang dapat membantu rakyat dalam keadaan di mana kos sara hidup yang tinggi sekarang ini, dan kita dapat tengok dia amat membantulah.
sebagai pengguna mestilah bijak untuk menilai mana-mana harga yang berpatutan. Yang kedua, kita pun tak boleh merongok. Dalam hidup ni ada pasang surut. Kita sebagai rakyat patut jadi pengguna yang lebih bijak dan kita patut cari mana-mana yang menjual lebih murah untuk kita belanja. Macam itulah. Sebab saya nampak ada jualan Rahmah lah. Kita boleh pergi dan kita boleh belanja di situ. Kita kena bijaklah beli barang, kena compare dengan harga dengan pasaran yang lain, dengan pasar-pasar sekarang yang ada kan. Baik, pengurangan harga runcit bagi perkhidmatan jalur lebar tetap berdasarkan standard mandatory mengenai harga capaian MSAP hanya boleh dilaksana selepas perjanjian akses dimeterai antara pembekal perkhidmatan. Kenyataan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan bahawa masa ini kebanyakan pembekal akses telah atau sedang dalam proses penerbitan tawaran akses rujukan RAO. Perundingan perjanjian akses akan bermula berdasarkan RAO yang diterbitkan dan dijangka akan selesai menjelang akhir September ini. Oleh itu, pengurangan harga perkhidmatan jalur lebar boleh dijangka berlaku selepas itu. Setakat ini, 6,066 pengguna telah mendaftar untuk pakej jalur lebar tetap. Kajian bagi mewujudkan sebuah majlis hukuman untuk meneliti semua hukuman jenayah termasuk berkaitan dadah dalam perundangan negara sedang diteliti. Kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said menyebut majlis itu akan menyediakan garis panduan serta pengurangan hukuman penjara dan menggalakkan hukuman rehabilitasi juga hukuman restoratif dalam Undang-Undang Jenayah Negara. Bahagian hal ehwal undang-undang, Jabatan Perdana Menteri juga sedang menilai kaedah untuk pindaan Akta Kehadiran Wajib Pesalah-Pesalah 1954. Kenyataan turut memaklumkan menangani isu kesesakan di penjara menjadi keutamaan hak asasi manusia bagi kerajaan memandangkan risiko yang dihadapi oleh banduan akibat keadaan penjara yang sesak. Sementara itu, beliau berkata memahami kebergantungan dadah juga adalah salah satu keadaan perubatan. Kerajaan ingin menggunakan pendekatan terhadap kebergantungan kepada dadah secara berhati-hati. Ahli politik perlu menghindar diri daripada menyebarkan berita palsu menjelang PRU DUN ke-15. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Nii Ching mengakui banyak berita tidak tepat dan tidak benar disebar menjelang pilihan raya. Jadi saya rasa pertamanya memanglah sebagailah ahli-ahli politik kita perlu ada disiplin sikit. Janganlah menjadilah orang yang sebar berita palsu. Itu penting. Satu self reminder untuk saya juga. Tetapi jugalah untuklah semua rakan-rakan di luar. Sama ada di parti barisan yang sama ataupun tak sama. Tetapi yang penting ialah kita perlu ingat sebelum kita menjadi ahli parlimen kita, ataupun wakil rakyat ataupun ahli politik, kami adalah warga Malaysia. Betul. Itu penting. Jadi janganlah kita buat apa-apa yang akanlah bawalah damage kepada negara tercinta kita. Tambah beliau, rakyat juga memainkan peranan penting untuk membantu memerangi penyebaran berita palsu bagi mengekalkan semangat perpaduan. Laporan tragedi tanah runtuh di Batang Kali, Selangor Disember lepas telah siap. Bagaimanapun belum dapat dibentangkan kepada jemaah menteri. Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Nantalinggi memaklumkan masih menunggu ulasan serta maklum balas dari kementerian serta agensi berkaitan. Laporan tu saya faham telah siap, tapi kita masih menunggu untuk ulasan dan kita menerima juga pandangan daripada kementerian-kementerian yang berkenaan dan agensi lain yang berkenaan, ya. Jadi jalan Batang Kali itu adalah dalam dikatakan kategori jalan kerajaan negeri. Jadi apa-apa pun kerajaan negeri Selangor, laporan-laporan itu perlu kita bukakan kepada kerajaan negeri Selangor juga. Beliau sebelum ini dilapor menyatakan laporan tragedi itu dijangka diperoleh pada akhir Jun sebelum dibentangkan kepada jemaah menteri bagi membolehkan semua pihak terbabit mengambil tindakan selanjutnya.
Felda memang telah mula, bahkan dah biaya 128 juta ringgit untuk penyediaan tenaga serta rawatan pembekalan air bersih di Kompleks Sahabat. Saya umumkan subsidi diesel supaya penjanaan tenaga dan rawatan air akan memberi manfaat kepada 43,000 penduduk sebanyak 36 juta ringgit setahun. Bertemu kembali. Kejadian seorang murid didakwa digigit guru akan disiasat secara telus. Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq berkata, sebarang tindakan akan diputuskan mengikut saluran undang-undang. Kita menanti berdasarkan siasatan, ya, berdasarkan siasatan. Jadi kalau siasatan itu membuktikan elemen-elemen yang mengikut undang-undang dan ini negara hukum, proses itu harus kita lalui. Saya nak bagi jaminan apa sahaja yang berkaitan dengan aduan yang melibatkan keganasan ataupun buli maupun yang kita panggil apa sahaja yang melibatkan fizikal, tindakan fizikal ni, kita siasat. Seiring peredaran masa dan teknologi, RTM berevolusi dengan teknologi kecerdasan buatan AI dalam menambah baik kualiti penyampaian. Penguasaan teknologi berkenaan membolehkan wartawan menambah nilai kepada karya masing-masing. Ketua Pengarah Penyiaran Suhaimi Sulaiman berkata, adaptasi AI turut melatih semula petugas RTM agar kekal relevan dengan perubahan masa, terutama melibatkan karya di media digital. Macam sekarang kita dah menggunakan AI dalam archiving system kita pakai AI. Dan dalam promo kita, kalau orang tengok kita punya promo-promo dalam digital media, memang kita gunakan AI. Kita gunakan robot yang sangat cantik dan sangat handsome untuk menyampaikan promo. Dan moving forward, I think apa yang kita boleh buat juga, kita kena tengok kat mana aspek-aspek AI yang boleh menyenangkan kerja wartawan. Contohnya transcribe, bila you dah pergi keluar pergi interview orang, kemudian AI boleh buat semua transkrip tu, so you tak payah nak jadi you boleh cari keyword. Beliau berkata demikian pada 2023 ABU News Group Meeting and Global News Forum di Kuching bertemakan AI Leading Change and Inspiring a Greener Future. Forum menampilkan 28 tokoh media antarabangsa serta lebih 100 pengamal media tempatan dan antarabangsa. Baik, cadangan pengeluaran mandatory secara bulanan KWSP hanya melibatkan ahli baharu yang lahir pada atau selepas 2010. Manakala tiada pindaan dilakukan membabitkan pengeluaran penuh pencarum berumur 55 dan 60 tahun. We are converting whatever savings they have into a monthly payout. So it'll look like a pension, even though we're not really doing a pension scheme. Because we're not guaranteeing those payments. It only lasts as long as your money lasts. But the intention here is going back to our mandate, because we are essentially a retirement fund. And retirement savings is about covering your expenses in retirement. The lump sum just doesn't make sense. As you can see from what we've gathered around the world, almost nobody allows for a lump sum withdrawal anymore. Bayaran pertama di bawah kaedah mandatory ini akan dibuat selepas persaraan ahli yang lahir selepas 2010 yang dijangka berlaku beberapa dekad dari sekarang. Malaysia antara segelintir kecil negara di dunia yang masih membenarkan pengeluaran sekaligus bagi skim persaraan. Langkah campur tangan Bank Negara Malaysia dalam pasaran pertukaran asing dilihat berkesan dalam menstabilkan nilai ringgit ketika ini. Penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Muhammad Iskandar Shah Muhammad Rasid berpendapat ia harus disusuli beberapa langkah lain bagi memastikan ringgit terus stabil dan kukuh. Jelasnya, penetapan had ke atas hasil ekspor dalam mata wang asing wajar dipertimbangkan Bank Pusat dengan disokong pengeksport sebagai intervensi jangka pendek. Langkah-langkah yang diambil oleh BNM tu harus disupport ataupun harus disokong oleh
player-player Malaysia, terutamanya eksporter, itu paling mudah. Dan juga macam saya cakapkan tadi, produk-produk pelancongan kita harus lagi dipergiatkan supaya kita ambil kesempatan ringgit yang lebih kompetitif ni ataupun kita kata murah ni untuk menarik lagi pelancong-pelancong asing untuk datang ke Malaysia, dan juga menggalakkan rakyat Malaysia supaya cuti-cuti Malaysia instead of diorang travel abroad, sebab dia akan menyebabkan pengaliran mata wang ke luar negara. Tambahnya, kesinambungan dasar negara juga amat penting bagi mengekalkan keyakinan pelabur. Ini akan menjamin kemasukan pelaburan baharu dan menggalakkan permintaan bagi ringgit.